Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya mau cakap sedikit tentang siri elektrod piawai dan bagaimana kita boleh gunakan jadual siri elektrod piawai untuk menjangkakan suatu tindak balas itu boleh berlaku atau tidak. Okey, ini adalah siri elektrod piawai. Dalam jadual ini kamu akan perasan dua benda yang utama lah. Yang pertama sekali, nilai itu disusun daripada atas turun ke bawah adalah bermula daripada yang paling negatif sampai yang paling positif. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, semua persamaan ini ditulis dalam tindak balas penurunan. Okey, tindak balas penurunan ni maksudnya suatu ion itu ataupun atom dia akan terima elektron. Okey, tindak balas penurunan. Dalam jadual inilah penurunan. Okey, daripada negatif sampailah kepada yang paling positif. So, di sebelah kiri kamu akan nampak kekuatan sebagai ejen pengoksidaan akan semakin meningkat manakala semakin turun ke bawah lah. Kalau di sebelah kanan pula kekuatan sebagai ejen penurunan akan semakin meningkat. Okey, dia macam ni ya. Kamu ingat je, kalau yang berada di atas ini, lebih mudah untuk melepaskan elektron berbanding yang berada di bawah. Sebagai contoh, lithium lebih mudah melepaskan elektronnya jika dibandingkan dengan magnesium. Okey, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat dari bawah naik ke atas. Maksudnya di sini adalah ion yang berada di atas, okey, ion yang berada di atas akan lebih mudah mengalami pengoksidaan berbanding yang berada di bawah. Jadi maksudnya lithium lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan berbanding magnesium. Okey, kalau kamu cuba ingat definisi redox bagi pemindahan elektron. Kalau dia lepaskan elektron, dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. So, lithium lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan berbanding magnesium, dan begitulah juga seterusnya lah. Okey. Yang di sebelah kanan dulu, okey. Lebih mudah membebaskan elektron. Okey. So, bila dia lebih mudah untuk melepaskan elektronnya, dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey. Yang di atas ni kan macam ni, macam lithium dengan magnesium. So, lithium lebih mudah untuk melepaskan elektronnya. So, dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Bila dia mengalami tindak balas pengoksidaan, secara automatik dia akan menjadi ejen penurunan. So, tengok di sebelah kanan ini, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat. So, maksudnya juga lithium ini merupakan ejen penurunan yang lebih kuat berbanding magnesium. Okey, yang itu. Kemudian kita tengok pula di sebelah kiri, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat. Berbanding di atas, semua atom atau unsur yang berada di bawah lebih mudah untuk menerima elektron. Lebih mudah untuk menerima elektron yang di bawah. Okey, yang berada di bawah pula. Yang berada di bawah pula lebih mudah untuk terima elektron. Okey. Bila dia lebih mudah untuk terima elektron, dia akan mengalami tindak balas penurunan. Bila dia mengalami tindak balas penurunan, secara automatik dia akan menjadi ejen pengoksidaan. Okey. Jadi di sini kita boleh reverse balik. Magnesium lebih mudah untuk terima elektron berbanding
berbanding lithium. Okey, berbanding lithium. Bila dia lebih mudah terima elektron, maka dia akan lebih mudah mengalami tindak balas penurunan berbanding lithium. Maka magnesium adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat berbanding lithium. Okey. Berdasarkan jadual yang saya sudah tunjuk tadi itu, kita boleh mengagak suatu tindak balas itu boleh berlaku atau tidak. Sebagai contoh, kita ambil satu larutan magnesium, argentum nitrat. Kemudian kamu masukkan dawai kuprum ke dalam larutan tersebutlah. Boleh atau tidak tindak balas ini berlaku? Tengok jadual di sini. Mana kuprum, mana dia punya argentum. Okey. Kuprum dan argentum. Ini logam yang dimasukkan ke dalam larutan argentum nitrat. Daripada jadual ini, kamu nampak bahawa kuprum itu kedudukannya lebih tinggi berbanding argentum. So kuprum lebih mudah untuk membebaskan elektronnya. So caranya, kita tengok dulu. Kita susun dulu kuprum dan argentum. Kuprum 2+ tambah elektron, dia akan menjadi kuprum. Dia punya nilai 0.34. Manakala argentum pula akan terima 1 elektron Ag. Dia punya nilai adalah 0.80. Daripada nilai E0 ini, kamu dapati bahawa kuprum itu lebih negatif berbanding argentum. Jadi kuprum adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Okey. Ejen penurunan yang lebih kuat. So maksudnya di sini secara automatik kuprum boleh menurunkan argentum ini daripada larutan. Maksudnya dia akan ganti argentum dalam larutan ini. Okey. So sebab kuprum dia lebih mudah kuprum lebih cenderung untuk membebaskan elektron untuk membentuk kuprum 2+. Okey. Maksudnya sebab unsur yang berada di atas lebih mudah untuk membebaskan elektronnya. So di sini kuprum bila dia lebih mudah membebaskan elektronnya, dia merupakan ejen mengalami tindak balas pengoksidaan. Bila dia mengalami tindak balas pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Okey. Manakala nilai argentum pula adalah lebih positif. Jadi argentum adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Sebab kalau kamu tengok jadual ini, argentum berada di bawah berbanding kuprum. Maka argentum adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Secara automatik dia akan mengalami tindak balas penurunan. Okey. Jadi daripada jadual ini, daripada nilai ini, kamu boleh agak bahawa tindak balas ini boleh berlaku. Okey, boleh berlaku. Dengan persamaan dia kuprum, kamu tambahkan larutan argentum, kamu akan dapat, sebab yang kuprum ni kan lebih kuat berbanding argentum kan, so dia akan ganti kedudukan argentum.
So kamu akan dapat kuprum NO 32 tambah argentum. Kalau logam yang direndam itu, kalau logam yang direndam ini lebih tinggi kedudukannya berbanding garam macam ini kan, kuprum ini lebih tinggi kedudukannya berbanding argentum, maka tindak balas boleh berlaku. Tapi kalau logam yang direndam itu kedudukannya lebih rendah berbanding larutan garam itu, maka tindak balas tidak boleh berlaku. Macam contoh, kamu ambil satu larutan magnesium nitrat, kamu rendamkan kuprum. So boleh atau tidak tindak balas ini boleh berlaku? Sebenarnya tidak boleh, sebab kuprum di sini, magnesium di sini. Kuprum logam yang direndam, magnesium pula adalah larutan. So kuprum tidak boleh replace kedudukan magnesium dalam larutan ini. So tindak balas tidak boleh berlaku. Mudah saja. So daripada jadual itu kita boleh agak sama ada tindak balas itu boleh berlaku atau tidak. Saya ulang lagi balik. Kalau logam yang direndam itu kedudukannya lebih tinggi, maka tindak balas boleh berlaku. Tapi kalau logam yang direndam itu kedudukannya lebih rendah berbanding larutan garam, maka tindak balas tidak boleh berlaku.